Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti, uang datang berdua. Khabar bang? Khabar baik. Macam Biasalah macam tu lah kita. sebenarnya soalan yang paling pertama sekali ialah bagaimana kehidupan para drone. Panggil apa? Lumpuh lah. Lumpuh bang. Tiada lagi video terbaru untuk Instagram. Nampaknya untuk masa sekarang ni aktiviti tu volunteer kepada polis je yang boleh. Jadi kalau siapa yang nak masih lagi nak ber-FPV drone tu lah, diorang kena join volunteer polis. Serius boleh ke? Ada, memang ada. Diorang ada hantar macam hantar surat untuk kita lapor diri untuk offer sebagai pilot, tapi volunteer punya kerja. Awal-awal hari tu macam berminat, tapi bila dah ada benda masuk ni dah jadi macam banyak sangat job tak boleh nak handle, so tak jadilah. Okey. Job masih masuk lah. Yang lama punya tu waktu awal hari tu selesaikan yang lama punya dulu. Tapi kerja kat rumah, so dia jadi macam kita pun telinga pun tak berapa nak percaya sangat apa yang kita dengar kat rumah ni kan. Jadi dia makan masa sikit lah. Dia kena print dengar, try kat kereta, try dekat semua tempat lah yang mana kita boleh try dengar kan. So insyaAllah okey lah kot. Cuma ada kita rindu sikit, ada beberapa hardware yang selalu kita pakai kat studio tu kan. So benda-benda macam tu kita rindu sikit lah. You know bang? Silakan, sama-sama. Ada juga. ada beberapa perkara nak kongsi ni sebenarnya. Okey. Nombor satu, Noh Saleh, Noh Hujan. So tadi contact lah dia. Cakap kat dia nak contact dia sikit. Lepas tu dia cakap, abang ni terlampau deep sangat lah. Aduh. Lepas tu satu hari pula. Satu hari duk termenung. Deep dia cakapnya. Alamak, tak nak. Macam borak dengan uncle dia kan. Tak nak lah. Barulah seni cakap dia. Aduh. Itu satu hari. Kenapa dia kata, apa yang menjuruskan dia kata deep tu? Kenapa? Itu tu nak tanya lebih segan sikit. Lepas tu cakap kat dia, okey, tolonglah, saya tak nak jadi deep macam mana. Lepas tu dia cakap, tapi kalau tak deep, tak add Samad pula. Aduh, salah betul. aku. Macam mana? Tak apa bang. Yang penting jadi diri sendiri je bang. Biarlah dia nak kata apa tu. Lepas tu bila borak dengan Tajan, cakap okey, macam mana? Tak nak deep. Lepas tu borak, sebelum tu beberapa hari sudah borak dengan Adri Hashim. Memang tak ada perancangan langsung lah. Lepas tu dia sebut pasal anxiety. Lepas tu daripada anxiety terbawa kepada panic attack. Lepas tu teringat peristiwa beberapa tahun yang sudah ketika Lagu artis siapa? Hazama ke? Bukan ke? Payslip masa tu. Payslip. Ya. Payslip tu anak Izzo tu, gitaris dia tu. Bagus tu budak tu. Bagus Bagus dia. Dahsyat lah. Untuk umur dia, apa yang dia main sekarang tu antara favourite jugalah. Kena check it out dia lah. Sebab dia face dia. Ada juga buat kerja dengan dia. Lepas tu tengok juga. Dia sebab dia punya face tu best. Dia biasalah awal-awal tu dia orang suka metal kan. Jadi waktu dia muda-muda, waktu dia belum habis sekolah lagi, dia dah katam dah speed metal semua punya fasa tu. Lepas tu bila dia dah pergi masuk ASK, dia dah jumpa Samsul Hardi, jadi dia dah start belajar jazz.
So dia punya coverage tu dah berkembang lah. So harap-harap lagi 2-3 tahun dia dah dapat punya style kan. So boleh check it out lah apa jadi nanti kata. Oh, curious juga nak tahu tu. Menarik. Dan orangnya pun handsome, boleh jual. Kalau nak berniaga boleh. dia tak okey, dia dah khatam metal awal kan, untung kan. Kalau tak dia mencabar ekspedisi juga tu. Memang dia gitaris ekspedisi sekarang ni. Kalau show tu memang dia banyak cover lah. Yang biasalah yang lain-lain dah level-level top 1 kan. Jadi dia punya stamina tu slow sikit lah, kena lah dia budak-budak muda nak cover. Waktu tulis lagu kan waktu zaman muda. So bila tulis lagu laju-laju, bila dah berumur nak main terkangkang. Dia kena ada reinforcement sikit. Dulu background awal lah bang. Background ni. Betul lah tu. Elok pula benda ni, sesuai sangat lah. Tapi aircon betul-betul kat depan tu, itu macam tinggal dekat negara sejuk. Sejuk sangat. Tak boleh nak pakai quiet mode bang, quiet mode. Dia bunyi Kalau tak okey, kalau pakai quiet mode dia slow sikit lah kan. Dia kipas dia. Ini sepatutnya dah quiet mode lah ni. Betul-betul kat depan ni. Dulu masa rang muda remaja dulu bukan nak jadi gitar hero je. Gitar hero juga kan. Tak adalah. Saya gitar tu saya punya, saya rasa saya boleh buat kerja cepat dengan gitar. So saya kejar gitar lah. Saya lagi suka buat lagu sebenarnya. Dari dulu. Bereksperimen. Dari budak remaja lagi. Dari zaman-zaman mula-mula belajar gitar lagi, sebab bila nak belajar lagu orang macam susah sangat. Jadi nak bagi diri tu rasa macam rasa seronok sikit, kita buatlah lagu sendiri. So bolehlah bangga sikit tunjuk kat kakak. Jadi kakak kata, tak sedap lagu kau. Kita buat lagu tak ada melodi. Jadi diorang pun tak faham mana nyanyinya. Oh, kena ada nyanyi. Yelah, saya kakak 3 orang bang. Yang first tu dia macam ayah bagi didikan agama lebih sikit, so dia macam warak sikit lah. Jadi dia pun dengar lagu-lagu macam lagu nasyid. So jadi yang nombor 2 tu dia rebel sikit. Dia favourite dia Fauzia Latif. Fauzia Latif, semua pop-pop. Yang nombor 3 tu pula dia berkawan dengan agak budak-budak urban agaknya. Jadi dengarlah Backstreet Boy lah, benda-benda barat semua kan. So okey lah, untung kat saya lah dapat dengar macam-macam. Abang saya pula dengar metal pula kan. Iron Maiden punya zaman-zaman Anthrax semua tu. So dia punya influence tu semua daripada adik-beradik. Untung ada adik-beradik ramai kan. Kalau abang dengan Iron Maiden tapi tidak terpengaruh dengan Dave Murray dengan Adrian Smith punya mainan Ya. Betul. Kalau adalah sikit. Dia punya melodi dia yang buatkan saya suka sebenarnya. Maknanya saya mengejar melodi yang saya suka lah sebenarnya. Tak terlampau teknikal ke arah playing gitar semua tu lah. Paula Abdul pun saya suka. Stand up and shout, hey. Betul. Bagaimana dengan kumpulan Sirs? Sirs saya suka dia punya image sebenarnya bang. Image rockstar dia tu kan. Kan biasalah budak-budak suka berangan kan. So bila tengok dia orang buat show tu, berangan lah kita tengok video dia. Ambil lah gitar kapuk tu macam posing-posing sikit. Benda yang biasa berlaku lah. Melalui zaman gitar kapuk Melalui, semua mesti melalui. Saya minat Riz punya gitar kapuk tu. Hari tu dia ada post dekat Instagram dia, gitar kapuk dia tapi ada pick guard. Ada yang ada pick guard. So pick guard dia shape
rasa Ibanez kot rasanya. So dari situ dah boleh dah boleh nampak jiwa rock dia tu. ke arah nak jadi gitar hero tu. Gambar dia tu tengok gaya macam umur 17-18 macam tu. Waktu tu dah boleh nampak lah. Besar setia Wangsa juga kan? Saya dapat keramat AU2, lepas tu saya pergi AU1. Sebenarnya saya duduk AU1. Jadi AU1 tu nak pergi ke keramat macam jauh. So banyak pula kenal budak-budak Taman Setia Wangsa. Lepas tu diorang pula zaman tu bawa satu benda baru, skateboard dengan rollerblade. Dengar pun lagu-lagu hardcore, Rage Against the Machine, satu benda yang baru. Jadi rasa macam cool sikit lah lepak dengan diorang. So lepak lah dekat Juma tu buat rap. Dekat belakang Juma tu kat Juma tu kalau perasan time-time tahun 90-an macam tu kan, ada budak-budak main rollerblade, roller skate kat tepi, skateboard kat tepi-tepi tu kan. Kita orang lah tu. Korang tu. Awal-awal buat lagu sebenarnya apa yang menjadi influencer selain daripada Paula Abdul? Cita-cita nak jadi dancer kan sebenarnya. Cakap lah susah betul nak hafal step ni lah. Baik aku buat lagu lagi senang. Tapi bang kan, saya pernah berangan jadi sound engineer tu bang. Ini memang betul-betul jadi. Waktu tak ingat, tapi rasanya dalam awal-awal sekolah menengah macam tu kot. Saya pernah berangan tu macam satu hari nanti rasanya macam nak jadi brother yang duduk dekat depan apa benda tu, kita pun tak tahu yang tu mixer zaman tu kan. Macam sebab dia nampak cool. Dia nampak cool lah, nampak macam style lah Mamat ni. Maksudnya kalau Mamat ni tak ada mesti tak jadi benda ni. Rupanya betul sampai ke situ kan. Tercapai. Tapi untuk mencapai cita-cita tu terpaksa mengharungi banyak benda. Mengharungi buat band. Kena mengharungi buat lagu. Kena mengharungi menang anugerah juara lagu. Baru boleh jadi sound engineer. Kan pergi universiti terus kan senang. Terus itu satu kali pergi universiti terus jadi benda. Itulah dia. Kita kan suka buat kerja susah. Benda-benda simple. Bapak saya tak approve kot rasanya. Sebab waktu saya belajar tu, Cosmo Point saya ada diploma komputer grafik. Bila saya nak sambung ke degree, rupanya waktu tu Cosmo Point punya diploma LAN tak certified. Jadi tak boleh sambung UiTM. Lepas tu ending dia, bapak saya campak saya masuk UTM, suruh buat quantity survey. Nak jadi apa quantity survey? Tentu tak tahu rupanya quantity survey boleh jadi kaya raya punya. Tak tahu tak tahu. Dengar macam alah bosan dia. Diorang tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu nanti kau boleh jadi kaya, insya-Allah saya ambil lah kos tu. Itulah. Ending dia ambil computer science, bercakap dengan komputer. Kebetulan Abang Norman basis Warner Chapel, kalau abang perasan. Norman Fajrul. Yes. Abang Norman dia jadi saya punya lecturer untuk saya tak ingat kos apa, tapi rasanya multimedia. Saya tak ingat lah kos apa, tapi dia yang bawa kita orang pergi ke Synchro Sound. Dia bawa pergi ke Positive Tone. Dia yang buka mata lah. Buka mata saya lah basically, sebab classmate saya semua tak ada seorang pun yang jebak ke sini kan, saya seorang aja. Yang lain alhamdulillah jadi orang lah. Jadi Abang Norman Fajrul sebenarnya dia yang bawa pergi jumpa Paul Moss, jumpa kenal dengan Maiza Umar. Waktu tu OAG tengah rekod dekat Positive Tone dengan ada satu apa nama? Dia grup perempuan apa nama, tak ingat dah orang. Close your eyes. Alah, tak ingat nama. Tapi waktu tu diorang tengah recording benda tu. Dan dia bawa kita orang pergi ke Synchro Sound.
tengoklah ada negro tengah buat kerja. Rupanya Paul Morrison. Yang tu tak tahu Paul Morrison. Rupanya tu, ada negro. Dalam hidup first time tengok negro depan mata. Sama tu. Besar je dia. Jadi pusing lah studio Synchro Sound tu. Rupanya boleh masuk pintu ni, keluar pintu sana. Dia studio tu bersambung-sambung. Barulah nampak konsep. Kalau tidak selama ni pergi studio jamming dekat Amira Studio kat Pertama tu je kan. Lama Amira Studio tu tahan lama. Babak gitaris saya ada kes dekat Amira Studio tu. Kenapa? Yang Kusim punya gitaris. Dia punya jari depan ni putus dekat pintu tu. Oh mak ai. Kecoh juga benda tu. Ramai yang tahu. Antara orang yang ingat dia Bang Yuri. Bang Yuri drummer. Sebab waktu tu dia kerja dekat studio sebelah dekat Medan Mara. Kan satu zaman tu. Wasiat, Medan Mara, Amira Studio, Pertama Kompleks. Dahsyat. Kita pergi jamming, pergi KL tau. Hell Lion Studio lagi tak masa tu? Pernah dengar tak Hell Lion Studio? Ada. Ada lagi Hell Lion Studio dan satu lagi Black Widow, Jalan Gasing. Tu K-Terror lah tu. Oh, terror sangat tu. Sangat. Black Widow K-Terror lah. Hell Lion Studio bila dah pergi bila dah pergi? Bila dah pergi Synchro Sound tu lah jadi baru nampak lah. So studio. Saya rasa sebenarnya budak-budak zaman sekarang untung diorang dah ada YouTube tu. Jadi dia dah boleh nampak awal tu. Waktu dia umur belasan tahun sekolah, masih zaman sekolah lagi, diorang dah boleh decide dan dah boleh tahu apa future kalau ke arah entertainment. Dia punya scope dia besar kan. Sebab yelah, kalau nak kata saya gitar hero pun saya tak ada main macam, sebab tu saya ada babak, sebab dia terror. Apa jadi dengan jari dia lepas tu? Mencacatkan permainan dia ke tak? Jadi bila jari dia yang satu tu dah tak boleh nak main, dia terpaksa banyak pakai jari dia yang ni. Jadi secara tak langsung dia pakai juga thumb dia ni untuk tutup atas. Jadi dia punya teknik dia tu lain macam. Dan bila dia jadi dia kerana accident tu dia jadi lagi improve sebab dia try nak compensatekan dia punya kekurangan tu. So bila dah lama-lama bila jari dia dah elok balik, lepas tu dah mati dah tak rasa apa. So dia pakai balik, jadi dia jadi lagi advantage untuk dia sebenarnya. Ya. Macam itulah kelebihan dia lah, hikmah dia di sebalik dia punya musibah tu. ada khair dia ada kebaikan dia juga. Dahsyat. Betul. Sebab tadi cakap apa agenda dia hari ni, malam ni? Tak ada. Memang tak ada agenda. Kita memang konsep dia ialah kita bual je. Mana kita jumpa benda bergaga, nanti kita korek lagi lah. Okey, faham. Sebab apa sekarang ni zaman internet ni, new media yang macam ni cara pemikiran TV dah tak boleh pakai lagi dah. Dia terlampau menyekat kebebasan kita tu. So new media ni kita boleh pergi ke mana-mana, tak ada time limit, tak ada sponsorship masuk tengah-tengah ke apa. So tu kalau belum masuk, kalau dah masuk banyak nanti. Betul. Amin. Kalau boleh je tu bagus lah tu. Tengah-tengah sembang ting ada iklan. Alamak. Tadi awak cakap dia apa, budak-budak sekarang ni ada YouTube dan sebagainya, dia boleh terus tahu mana dia nak pergi berbanding dengan korang punya time. Exposure. Betul. Exposure dia orang lagi cepat lah. Dia lagi, dia boleh benda tu macam bagi kita benda ni baru kan. Mungkin kalau dekat US, dekat Europe tu benda tu dah mungkin 2-3 generation lagi awal daripada kita kan. Jadi dia punya exposure dia tu, dia contohnya macam mak bapak saya zaman-zaman tu memang
diorang pun tak ada idea apa benda sound engineer tu, apa benda music producer tu, betul tak? Kan? Dan waktu tu tak silap saya pun MACP pun tak wujud lagi. 70-an belum ada lagi kan. So, dia kelebihan lah kot untuk diorang buat keputusan lagi cepat. So dia punya peak tu dapatlah awal sikit. Macam saya rasanya peak tu pun dah lambat, dah 30-an baru orang kata baru establish nama tu kan. So kalau diorang boleh awalkan lagi umur 20-an, mungkin umur 40-an dia dah boleh lepak dah, dia dah boleh memberi pula, boleh pencen, dia dah boleh give back pada next generation pula kan. Macam saya ni 40-an still struggle lagi. Baru masuk 50-an pun struggle. Kan. Itulah. Harap-harap dia orang jadi lagi elok lah kot lepas ni. Dia punya future dia lagi senang dia nak buat decision. Dan kita sebagai parents pun mungkin kita pun boleh bagi lagi banyak input kat orang kan. Serius pak. Itulah dia. Tapi sudahnya walau bagaimana pun muzik ni, konten asal tu, bahan asal tu juga yang mustahak. Daripada bahan asal tu yang macam-macam perkara kita boleh bikin daripadanya. Betul, setuju. Dengan segala kemudahan yang ada sekarang ni Jai, semuanya boleh buat kat rumah, semuanya boleh buat kat laptop. Sepatutnya idea yang terbaru yang datang sekarang ni patutnya lebih dahsyat, lebih luar biasa. Okey, soalan dia ialah, adakah aku terlalu tua untuk tidak menghargai bahan-bahan yang dihasilkan sekarang, ataupun memang apa yang dihasilkan sekarang ni tidak setara dengan teknologi yang ada? Maksudnya idea tidak cukup besar untuk membawa pada satu yang interesting. Pendapat saya ni lah bang, generation tu punya dia punya kemuncak untuk setiap generation tu, apa dia punya kemuncak dia. Contoh macam kita orang selalu kat bincang benda ni, macam hari ni orang tak perlu tahu bukan hari ni, waktu zaman saya lah, zaman saya katalah 20 tahun lepas kan, tak perlu pandai baca skor untuk jadi artis, untuk jadi recording artis, untuk buat recording, sebab dah studio murah-murah, waktu tu pun dah ada recording equipment kat rumah, kita boleh buat sendiri, kita boleh reach. Kalau patah balik pula 20 tahun sebelum tu pula, syarat nak bekerja dekat studio, nak kena jadi musician, kena pandai baca note, benda tu semua kena khatam, betul tak? Dan bila 20 tahun kemudian pula, macam sekarang pula, tak perlu nak pergi ke studio pun, download je software dekat handphone, dah boleh reach audience dalam Facebook, dalam YouTube kan. Bagi saya benda ni dia evolution lah, dia punya evolution entertainment tu sendiri untuk setiap zaman tu. Macam confirm generation tua dengar lagu macam contohlah pakcik umur 60-an dengar lagu Hujan dekat TV, dia akan sound macam ni, apa dia depa main. Tapi bila podio ni tak ada, dia kalau orang yang tak ada music background, kalau yang ada music background pula tak melodious langsung melodi dia ni. tak. Tapi bila budak yang generation sekarang pula, dia pula akan cakap, alah Atok ni old school lah, zaman Atok punya lagu tu kita orang pun tak suka, kita suka lagu macam ni yang duk ulang-ulang kan, satu lagu 3 minit duk main satu chord aja kadang-kadang pun main kan. Dia subjektif lah benda ni, apa yang bagi saya dia punya exploration, apa yang baru dan apa yang sedap. Contoh macam saya sendiri pun dah start keluar lagu yang monotonous saja, dia punya beat dia duk daripada start sampai habis. Drama macam nak mampu practice triplet lah bagi apa benda semua lah, bila sampai tang recording, so aku main ni ya baik program. Bagi saya kita tak cukup besar untuk kita industrikan setiap jenis muzik punya kategori lah kot kan.
Macam US, Indonesia at least dia cukup besar. Dia siapa yang minat dangdut, dia ada industri dia besar dan orang boleh hidup. Untuk siapa yang minat jazz, dia ada industri dia besar untuk hidup kan. Untuk DJ yang fengtau yang lagu macam fengtau aku pun dia ada industri dia juga kan, dan dia orang boleh level industri lah. Bagi saya kita tak cukup besar. Kita tak cukup besar kan. Kita kena penetrate jugalah market-market lain supaya boleh yalah, tak tahulah pendapat saya lah kan. Kita pun untuk sekian waktu dah berbicara pasal cakap berbicara. Setelah sekian waktu kita berbicara mengenai perkara ini, iaitu membawa muzik kita. Tapi saya suka bang, sebab bila itu hari ada kawan saya kata, dia kata bila kita bercakap dalam bahasa rojak dan bila kita bercakap dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu yang betul, mana lagi susah? Dia tanya saya kan. Alah, sebenarnya kita dah rosak bahasa kita. Kemelayuan kita dah rosak sebenarnya. Ya betul. Jadi rasa seronok lah bila dapat cakap bahasa Melayu macam penulis lirik macam abang Hairul kan. Kadang-kadang dia orang bagi bahasa-bahasa apa yang kita sendiri pun macam dah lupa ataupun kita pun tak pernah dengar macam sedap lah, dahsyat lah. Ataupun mungkin kita dah terlalu tua untuk start suka benda-benda macam ni. Ada tanda penuaan tu. Aduh, masalah. Seronok. Tapi itulah tadi bila kita sebenarnya dah sekian waktu kita bicara pasal macam mana untuk ekspor lagu-lagu kita ke China contohnya, tapi tak tahulah kenapa kita belum betul-betul boleh berjaya temposi China. Saya punya kereta, saya tukar dia punya sound system, beli second hand pada satu ketika tu. Setiap kali saya tutup enjin, saya on balik enjin tu, dia takkan pergi pada mana yang saya preset tau. Dia akan suka hati dia je pergi channel mana yang dia nak. dan channel yang dia suka pergi, channel Cina tau. Kadang-kadang saya sebab reception dia orang kuat bang. Reception station Cina reception saya berani kata 3 kali lagi bagus daripada reception radio bahasa Melayu. Sebab kita sejak main drone ni baru saya faham macam mana frekuensi ni. Dia akan tarik dulu yang mana yang paling kuat. Jadi yang mana yang masuk dulu, frekuensi dia orang paling kuat. Maknanya dia cukup power untuk penetrate apa dalam keadaan senario yang paling teruk macam mana pun dia akan pergi dulu. So tu antara bukti dia. Ada sebab dia. Tapi dan akibat oleh dengar kepada stesen Cina ni, kadang-kadang saya aku malas nak tukar channel, lantak engkau lah, nyanyilah apa kau nak nyanyi. Dengar je. Dengar je lah. Dan saya dengar lagu-lagu Cina, Hong Kong ke Taiwan ke, yang mustahaknya dia punya melodi tu macam melodi macam Melayu punya cita rasa tau. Lepas tu saya borak lah dengan ramai kawan, Ong Peng Chu segala dan lain-lain orang yang ikuti lagu-lagu Cina. Dia cakap Cina punya cita rasa sebenarnya sama macam Malaysia punya cita rasa. Betul. Alunan melodi dia dan sebagainya. Tetapi kita sepatutnya lebih senang lah kalau macam tu nak tembusi China, mainland China atau Taiwan ataupun Hong Kong. Tapi kenapa kita masih gagal lagi? Hanya segelintir daripada kita je pencipta lagu Malaysia yang berbangsa Cina, segelintir je yang lepas ke sana. Apa masalah dia? Antara dia Sheila Hamzah antaranya. Saya cakap daripada segi songwriter, macam Fish Leong, apa nama Michael apa? Saya lupa surname dia. Tapi ada beberapa Malaysian composer yang berjaya di China lah. Itulah. Saya nak jawab takut sebenarnya bang soalan macam ni.
Kalau angle saya lah angle apa yang saya buat kerja tiap-tiap hari lah. Kita punya bukan semua, kebanyakan banyak mengcopy melodi daripada yang dah sedia ada. Jadi bila dia mengcopy, dia tak keluarkan, dia tak cetuskan satu benda yang special yang bila orang lain dengar buat pertama kali, orang tu akan terus, ni dahsyat lah ni. Dia lebih kepada, alah ni lebih kurang macam lagu tu, ni lebih kurang macam tu, ni lebih kurang macam ni. Diorang pun ada ramai orang-orang yang buat kerja macam tu tiap-tiap hari kan. Pendapat saya lah, sebab kebanyakan apa yang saya dapat hari-hari pun hampir lebih kurang macam tu lah, dia punya keadaan dia. Tu apa yang saya nampak lah. Mungkin betul juga. Ada pula kalau kualiti yang membantu dia tu, dia punya faktor nombor 2 macam kualiti tu patah balik pada studio lah, tapi tu dah bukan cerita songwriter lah kan. Pendapat saya lah. Saya faham. Kena tanya Helen Yap sebenarnya bang benda ni, dia yang selalu pergi sana. Dia selalu sana. Dia lagi terror lah scene sana. Dengan Sheila Hamzah apa kan? Sheila Hamzah. Dia itulah nak suruh tanya, dah meninggal pula lah. Siapa? Sotong Arwah Haji. Ya. Sotong abang boleh try. Abang boleh tanya Sotong. Sotong dia dalam grup tu. Sotong Arwah Abang Haji, ada orang geng-geng yang ke sana. Macam kalau Sotong cerita pun, bila kita orang tanya-tanya dia benda-benda macam ni, dia pun cakap lain sana. Diorang punya appreciation dia kata kita punya musician dahsyat. Musician kita dan penyanyi kita pun dahsyat. Tapi kalau abang tanya bab soal penciptaan lagu tu, itu saya tak berani nak komen. Tapi daripada apa yang Abang Sotong kata, orang sana memang kata orang kita dahsyat, dan memang diorang layan kita macam mana artis dekat Indonesia dilayan lah. Macam tu lah senario dia. Mungkin tak cukup orang yang nak push agaknya, mungkin itu jadi sebab dia, ataupun tak ada orang yang cukup jujur untuk push. Itu pun isu juga kadang-kadang, betul lah. Apakah maksud dia tu? Ada agenda yang sengit sikit lah. Dia tak betul-betul ikhlas nak push ke sana. Kalau jujur, faham lah. Tak faham. Hakikatnya kalau dia cukup jujur ataupun dia tak jujur, kalau dia push kita, dia akan membawa keuntungan kepada dia juga. Keuntungan kewangan tu. Tapi kenapa dia tak jujur push? Susah lah bang, sensitif sikit lah benda ni. Saya refer ke apa saya punya pendapat je lah okay. supaya tak kecoh sangat lah. Okay, faham. Saya punya pendapat macam ni je. Kalau benda tu semua orang tu ikhlas buat kerja dalam satu benda tu, insyaAllah panjang lah rezeki dia. Tapi bila dalam kerja tu ada je yang orang berkira sana berkira sini, duk fikir untung dia sikit tapi kerja banyak kan. Bagi saya benda tu antara faktor yang buat benda tu jadi ada macam tembok kan. Sebab ni experience saya lah sebagai penulis lagu lah kan. Lagu-lagu yang mana yang saya buat yang memang betul-betul kita orang tak fikir apa-apa pun, kebanyakannya yang tu yang jadi. Yang mana yang lagu yang memang betul-betul beria sangat, ni nak kena bagi hit kot mana pun kan. Tak pergi mana pun, biasa-biasa je pergi dia. Faham. Kadang-kadang lepas setahun, lepas 3-4 bulan orang dah lupa dah lagu tu. Betul. Biasanya lagu-lagu yang hit macam tu macam kita buat macam secara selamba je. Hembus selamba memang. Wow, menjadi. So, dah jadi. Meet Uncle Hussein, masa time Meet Uncle Hussein tu, adakah dia macam tu dia punya semangat dia? Macam selamba, have fun, enjoy, buat cepat, boom tu meletup, ataupun betul-betul beria sangat ke? Macam mana? Memang dia punya situation ni waktu tu semua nak
dah berkarya je waktu tu. Semua betul macam, yelah waktu tu kita pun tak tahu nak jadi apa kan. Kerja pun tak tentu arah semua. Pergi belajar lain tapi minat lain kan. Jiwa kat dalam tu memberontak kan. Betul. Jadi dia punya muzik tu jadi dia punya instrumen untuk dia luahkan dia punya perasaan tu. So benda tu jujur lah dan jadilah kot agaknya. Dia tak ada nak macam tak ada duduk gila like pun zaman tu. Ya. Ya. Dan pure lah, bagi saya pure lah benda tu. Lepas tu bila dah tak berapa nak pure tu itu yang dah jahanam tu. Apa yang mencemari kepioran dia tu? Kepioran. Apa yang mencemar purity tu? Bila benda bukan muzik dah jadi keutamaan dia lah. Bila dah lebih kepada nak berseronok benda lain, dia jadilah macam tu. Cuma waktu tu tak ada dalam band tu tak ada tokoh yang nak pegang kita orang. Tak ada ni lah, tak ada macam YouTube dia ada Bono kan, Bono yang hold the band together kan. Yep. Mungkin je lah, tak cukup. Waktu zaman tu belum ada lagi lah, semua tengah pentingkan diri sendiri waktu tu. Masa tu Mungkin boleh buat course management artis, masuk dalam topik management artis lah kot benda-benda macam ni. Ya, betul lah. Betul. Masa korang menang lagu Untukmu tu, kredit tu Taja ataupun Mit Angka Husin, kredit pencipta dia tu? Kredit tu ada saya, ada Lan, lepas tu ada Tasik Saidi Hashim. Tasik. Tasik ni dia ni lah, dia kita pakai studio dia lah dekat rumah dia, home studio dia. Jadi recording semua under dekat dia lah. Biasalah zaman-zaman tu kan, cita-cita besar management jahanam. So biasalah. Musician lah tu. Memang ke laut lah kan. Betul. Dulu masa Aidit menang 2002 ke 2003. Lepas tu borak dengan Aidit, dengan Ajai apa semua kan. Ajai dia cerita kat Aidit, tak salahnya kemenangan bila Aidit menang lagu Keliru. Ajai cakap lebih kurang ini baru tip of the iceberg je. Lepas kau menang ni lagi rezeki kau akan lagi melimpah ruah lagi ya. Ini pada tahun 2002 2003 ni tu kenyataan ni. Bila korang menang dalam tahun 2010-an ni, adakah kemenangan tu merubah hidup tak? Dia bagi saya benda tu platform lah. Dia yang jadikan apa saya punya harga yang saya nak letak untuk setiap job yang saya ambil hari ni kan. Dia tu nyumbang lah benda-benda macam tu. Dia buat kita dia build kita punya reputation lah, kita punya harga jugalah. Harga lah. Susah kan nak mix, kadang-kadang nak mix lagu, nak lock job mix lagu 500 je tapi nak kena menang AJL. Bodoh betul. Betul lah tu. Macam tu. Dia buat orang yakin lah kot agaknya kan. Kadang-kadang bila kita nak bagi kita idea, nak masing-masing punya ego semua dahsyat-dahsyat kan dalam muzik ni. So bila nak bagi satu jawapan yang solid, no, aku kata tak boleh. Nak producer pula kan. Lagi budak-budak tu dia pandai. Lu pernah dapat apa bro? So bila tentu lah, okay. Aku dapat dia ni. Okay, puas hati.
Tapi kalau rocker dia langgar je. Menang tak menang AJL, tak AJL pergi mampus selalu. Lantak lah. Aku nak buat, kau nak buat. Seronok. Kadang-kadang seronok kerja macam tu. Sebab kita pun macam tak terfikir kadang-kadang kan. Oh boleh juga pergi macam ni. Betul. Tapi sayang dia benda-benda macam tu, hasil dia tak banyak lah kat Malaysia ni. Ya. Kalau macam siapa yang memang dia punya pendapatan dia 100% dekat situ, nak tak nak dia kena join the system tu lah untuk pastikan dia boleh survive kan. Yep. Dan lama-lama kadang-kadang asal dia bagus, dahsyat, dia idealist, tapi bila dia dah join 5 tahun, 6 tahun, dia dah masuk dalam tu, dia pun dah jadi korok semacam. Ramai bang kawan-kawan saya macam tu. Kau dulu bukan cukup benci ke lagu-lagu macam ni? Itulah, aku pun dah lupa dah aku benci lagu macam ni. Nak macam mana kan? Dari-hari adab benda yang sama. Kehidupan yang nyata mulai menampakkan taringnya dan menggigit ideal lama itu kan. Betul. Kita kawan dulu, kita start berkenalan lebih kurang 2006, 2008 macam tu lah kita dua ni. Dan pada masa tu ialah zaman, diorang panggil macam zaman kebangkitan indie ke apa. Masa tu Mate Uncle Hussein perform, Hujan perform, memang pecah lah, dahsyat masa tu. Zaman kebangkitan Padahal indie. Padahal hancur gila perform tu. Hancur ke? Dia macam mana? Yelah, dia waktu 80-an tu kan dah dahsyat kan. Gitaris dahsyat-dahsyat semua. Iklim, dia punya gitaris antara yang dahsyat, Kid Surge semua kan. Jadi benda tu bagi saya orang dah okay. So dia nak tengok angle lain tak? Dia nak tengok riot atas stage. Ya. Jadi modal dia tu dia. Modal dia mari kita mengangkat kehancuran. Lagi hancur lagi orang suka, betul tak? Dia dah bukan pasal art of dia punya playing instrument lah, dia lebih kepada macam mana nak target crowd, macam mana nak bagi orang suka tengok. Yelah, macam sekarang pun kalau nak tengok gitaris dekat dalam, saya banyak follow Instagram gitaris yang dahsyat-dahsyat tau bang. Sampai tahap nak main gitar tu nak kena main dah luar daripada kebiasaan normal orang main gitar lah, nak kena ketuk-ketuk macam ni. Tu pun boleh dapat dalam 1,000-2,000 view je. Tapi kalau cantik, seksi sikit kan, main bodoh je dah beratus-ratus ribu dia punya. Itu kalau dia nak hidup dengan cara cari makan daripada Instagram dia punya inilah, benda-benda tu. So dia punya entertainment tu dah berubah lah agaknya kot. Betul. Hiburan tu. Betul. Memang dunia ni bukan tempat yang adil lah. Dunia ni hanya untuk orang yang cantik aja. Dunia ni hanya untuk wanita dan yang cantik dan lelaki yang kaya, dan mereka-mereka yang di pertengahan ni pandai-pandailah nak hidup, dan mereka yang mereka yang ada di bawah tu kami tidak melihat mereka. Yalah, nak buat melodi lagu pun Beatles dah tapau habis dah. Yang gempak-gempak sedap-sedap kan. Ya. Betul. Kalau penulisan lagu pula Malaysia 80-an dah dahsyat sangat dah lagu-lagu dia kan. Dah climax. Nak beat hari ni nak beat benda-benda macam tu lah. Hip hop, rap, bangun semua benda-benda macam tu. Kalau aku kaya semua benda-benda macam tu je lah yang boleh. Kalau nak pergi patah balik. Honestly, awak seorang musician, memang organiknya musician. Boleh layan hip hop tak?
ada yang saya suka lah bang. Kalau yang dia macam rock lah. Ada yang bass, ada yang korok kan. Sama juga hip hop pun. Ada yang macam ni dia lah. Dia true tak true lah. Tu je lah kan. Yang mana yang memang betul-betul ada art dia dahsyat. Ramai yang dahsyat-dahsyat. Dan diorang pun hari ni diorang boleh explore lagi sound yang daripada traditional instrument tak boleh nak dapat. Macam dia ada bunyi yang subwoofer macam tu kan. Tiba-tiba terkeluar benda-benda macam tu. Lepas tu dia dah lain lah. Dia dah bukan pasal speeding nak main dah. Dia dah bukan pasal berapa note dia boleh main untuk per bar. Dia dah lain dah art dia. Dia dah lebih kepada sound ni dahsyat babe. Dia kata, beat ni lain macam lah beat dia. Kadang-kadang kick dengan snare je. Tak macam tu dia. Sound ni dahsyat je. Tapi bila dia dah sekali semua, dia jadi macam, dia cun dah. I got a pen, I got a rapper. Lebih kau macam tu lah. Macam tu. Amusement macam tu je Macam bagi saya kalau producer dia kena ni lah. Dia kena, kalau dia nak stay dekat satu genre dia tu, dia akan habislah hayat dia kan. Jadi kalau dia nak kekal relevan sepanjang masa, dia kena, yelah bagi saya kalau dia betul-betul suka muzik, tak kira apa genre pun, dia akan asalkan muzik tu dahsyat kan. Dia on je. Betul. Dia kena evolve sekali dengan muzik tu kan. Memang yelah dia punya kita punya medium pun dah evolve. Macam kadang-kadang kita pun terfikir apa jadah lah kita nak spend banyak-banyak dekat equipment kat studio lagi ni. Orang dengar kat handphone je bro. Lu nak beli speaker sampai 17,000, 18,000 tu pasal apa? Orang dengar kat handphone je, speaker dia besar ni. Ni macam sekarang ni, macam tengah PKP ni kan. Tengah jalan projek music dari rumah. Okay. Ni kita punya view lah. Sebab kita orang buat audio production, kita buat post production, kita main benda ni hari-hari kan. Apa yang berlaku sebelum PKP untuk tempoh 5-6 tahun kebelakangan ni, apa yang berlaku? Kualiti dekat TV dah makin lama makin teruk tau. Dari segi dia punya technical dia. Benda-benda yang bunyi yang macam ini bukan level profesional. Ini adalah level budak sekolah. Budak tengah belajar kat universiti, kualiti dia. Benda-benda macam tu lah. Maknanya KPI dia tu rendah. So bila diorang dah 5 tahun, 6 tahun dengar kat TV benda yang macam tu. Jadi diorang dah macam terbiasa. Benda yang salah tu automatik jadi betul kan. Kebiasaan jadi bila dah macam jadi bila dah PKP ni, kalau lagi lama diorang buat muzik kat rumah dengan alat yang limited, kadang-kadang rekod bass saja pakai handphone. Macam mana nak dengar bunyi bass dekat handphone? Mikrofon yang nak capture tu pun tak cukup besar diaphragm dia untuk capture sound bass tu kan. Jadi benda ni dia cepat keluar, dia cepat reach audience, tapi dia hilang satu side pula, quality side dia. Dia punya macam kita orang kat studio pun ada invest satu benda 7.1 punya teknologi lah, baru lagi invest. So bila dah PKP ni, TV station pun tahu program yang hantar tu dah tak boleh nak pergi dekat audio post dah. Jadi diorang pun scrap aja dia punya technical spec yang sebelum ni, katalah sebelum ni nak hantar ke Astro kena 7.1. Tapi dah studio tutup apa benda semua, okey lah, tak apa, nak program juga jalan je, stereo pun stereo lah, janji benda keluar TV. So takut bila makin lama diorang pun dah production house pun dah tahu diorang boleh save lagi. Lepas tu business pun lepas ni dah makin teruk. Diorang pun tak payahlah nak spend banyak-banyak dekat benda yang sebenarnya contribute cuma 2%, 3% aja dekat dalam tu kan. So banyak benda akan berubah ni bang bagi kita orang lah. Nak kalau yalah macam sekarang kan kita orang buat show dari rumah. Kalau orang biasa dia dengar. Tapi kalau kita orang yang
siang malam duk kaji pasal bunyi ni. Kita pun dengar macam, ini jahanam ni, macam mana boleh lepas TV ni kan. Macam untuk sementara waktu okey lah, tapi kalau dia berpanjangan, dia akan jadi kebiasaan. Jahanam lah dia. Habis lah. Macam, yelah, dulu studio besar-besar. So sekarang studio pun besar-besar kita orang aja, ciput-ciput je semua. So kalau abang Satan datang tengok studio pun, ini kau kata studio, ini office aku je. Office aku ni bilik air je. Dia bilik air je. So dia nampak macam makin turun je dia punya dari segi business side tu lah kan. Dia lebih kepada artis tu monopoli untuk dia sendiri semua benda lah kot. Ya. Diorang pun buat lagu sendiri, diorang buat tulis lirik sendiri bang. Kita macam mana kita nak cek makan. Macam mana nak kekal relevan dalam music industry memang. Tak tahu lah macam mana. Cabaran dia dahsyat kan. Ya. Tapi interesting lah awak cakap tu pasal sesuatu yang tidak berapa hebat akan menjadi satu kebiasaan. Rugi lah, kita semua sepatutnya dah maju ke depan kan. Kita dah maju ke depan dengan teknologi yang ada, kita dah maju ke depan dengan kemahiran kita. Tapi kerana situasi yang sedemikian, kita akan terbiasa dengan benda-benda yang ordinary, yang biasa. Macam Dolby E punya company pun, dia dah start. Dia dah tahu orang nak beli barang-barang dia sekarang ni tengah keadaan macam orang pun tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak beli, orang kata hardware lah kan. Lebih kepada software je. Jadi diorang release apa tau? Diorang release satu software ni. Jadi untuk siapa-siapa yang suka buat recording kat rumah apa benda semua, pakai je benda tu, sound daripada bunyi kipas bising kat belakang-belakang tu semua dia boleh reduce gila-gila dan automatic level tu dia push naik atas, maknanya dia dah compress dan dia dah limit kan dengan hanya satu touch je. So diorang dah lebih kepada development benda-benda software macam tu dan dia target ke pengguna telefon yang output dia daripada speakerphone tu. Apakah maksudnya kepada sound engineers? Keadaan ni akan membuat sound engineers tidak relevan ke apa? Sikit sebanyak, macam kebanyakannya sound engineer studio dah kekurangan job sebab studio pun dah tak banyak dan kebanyakannya studio yang survive pun owner dia pun ada background engineering macam kita orang. Live show, kalau 6 bulan lagi tak ada show, memang diorang dah tak ada job lah kan? Macam Abang Zairi semua tu. Jadi sekarang ni sound engineer antara orang yang paling terkesan sekali sebenarnya. Kalau sound engineer yang ada background producer macam saya Bajai semua, kita orang sebenarnya kita orang producer, kita bukan sound engineer lah. Malu kalau kita mengaku sound engineer. Betul. Jadi orang-orang yang boleh produce di rumah ni akan boleh survive untuk masa sekarang ni. Sebab alhamdulillah lah waktu sepanjang PKP ni memang kita orang tengah busy gila dekat rumah. Sebab yalah semua orang nak buat show daripada rumah. Jadi diorang tahu kita orang boleh selamatkan diorang punya bunyian yang memang rekod daripada speaker, mikrofon macam ni aja. Kalau ada pun mikrofon yang terror sikit mungkin yang macam ni lah, yang harga 400, 300 macam ni kan. Yang murah-murah lah. Jadi dah tak gunalah nak beli benda ribu-ribu macam tu. So sepanjang PKP ni. Saya punya mikrofon tu ni apa Behringer? Tu Behringer bang? Samsung. Samsung untuk rumah. Okay, hebat lah tu A bang. Right. Ini pinjam edit punya. Okay, Samsung untuk di rumah dah cukup okay. Macam saya ada buat mix untuk few artis yang diorang memang tak ada equipment langsung, record pakai ni aja, hantar kat kita orang kan. Kita orang tolong selamatkan sikit sebab benda tu nak yalah reputation diorang juga kan. So sekarang ni tengah benda-benda macam tu lah yang banyak datang.
Takut dia akan membawa aja lagi nanti ni. Habis bang, Soji ni habis, studio habis kan. Studio yang selama ni pun memang dah macam slow je kan. Sepi je. Sepi je. Layan job pun sebab ni je, nak layan ada kerja je. Bukannya bukannya buat duit sangat pun. So dengan adanya COVID ni semua ni, macam mana awak punya jauh di sebalik sanubari tu, macam mana awak punya firasat? Seram sejuk, optimistik, pesimistik? Personally saya tak ada rasa banyak perubahan sangat lah, sebab kita orang memang dah biasa berkurung kat rumah kan. Producer memang kerja dia duduk dalam gua je. Jadi COVID ke tak COVID pun dia punya beza dia, kalau dia ketua keluarga dia sendiri kena keluar pergi beli barang. Kalau dia ada Wonder Woman dalam keluarga dia macam saya, Wonder Woman boleh tolong buat kerja, jadi saya lebih kurang kerja lah. Tapi kalau kita keluar atau dia keluar, sama je. Sebab kalau apa-apa terjadi pada kita balik rumah, orang dalam rumah kita pun akan jadi mangsa, kan? Betul. Kena satu ayat paling betul dia, kena tawakal lah kan. Selepas usaha yang kita ambil kan. Lepas usaha dulu, lepas tu tawakal lah kan. Tapi kalau sebagai seorang producer tak banyak beza. Sebagai seorang tukang menyelamatkan bunyi makin banyak kerja. Sebagai owner studio tak ada job. Sebagai seorang gitaris, tiba-tiba berlambak pula orang minta isi gitar pula. Sebab dia tahu kita boleh buat kerja kat rumah dan hasil kita elok. Okay. So dalam ada bala ni ada banyak hikmah saya rasa dekat untuk macam kami ni kan. Alhamdulillah lah. Betul. Bila last kali berkhidmat sebagai performer pula, pakai topi performer, topi Uncle Hussein, made Uncle Hussein, bila last buat performing? Kita akan keluar, kita orang ada juga dalam yang Music Malaysia KKMM punya projek ni. Made Uncle Hussein akan keluar kat situ. Kita orang ada surprise lah. So itulah. Tu yang orang kata ada hikmah tu. Time-time COVID ni pula tiba-tiba Made Uncle Hussein nak keluar pula. So dia macam itulah. Okay. Boleh tanya ke ataupun masih secret lagi siapa frontman? Frontman dia dalam 2 minggu lagi, tahulah nanti 2 minggu lagi dia akan on air. Macam sekarang ni pun dekat KKMM punya Music Malaysia punya website tu pun dah banyak dah. Yang prime dia dah, Faizal Tahir pun dah perform semalam. Ada ramai lagi lah, Siti ada. Semua boleh kata setakat ni, ini yang paling banyak pelibatan hati-hati sekali lah setakat ni untuk orang kata digital punya domain punya show kan. Setakat ni yang paling besar rasa kita rasa. Saya sebenarnya tak pernah berpeluang nak tengok lagi. Ini semua daripada rumah Daripada mana? Semua recording daripada rumah masing-masing. So macam kita orang, saya terpaksa adapt lah yang basis record dekat rumah pakai handphone. So kita macam mana record bass tapi pakai mikrofon besar ni. Secara teori dia lagi besar diaphragm mikrofon tu, lagi besar dia cedok ambil sedut sound tu masuk tau. Jadi kalau low frequency dia memerlukan diaphragm yang besar lah. Diaphragm tu yang mikrofon tu punya benda tu kan. So kalau bass record pakai tu,
Terpaksa guna teknologi yang ada lah, komputer, calculator, komputer. Boleh lah untuk orang yang tak tak ada background dan tak berapa cerewet sound, diorang tak rasa beza pun. Untuk orang biasa takkan sedar perbezaan dia. Dia tak apa-apa perasan lah. Semalam saya borak dengan Alpha Buti Kesuma dan dengan Dakmi. So Dakmi. Alpha cakap dia ada satu projek dengan Dakmi untuk TV mana saya lupa. So dekat rumah dia tak ada full equipment dia lah macam mana dekat studio dia, of course macam awak . So dia cakap, tapi dia ada deadline bila dia nak kena siapkan projek dia tu. Jadi perkataan yang Alpha gunakan ialah pada masa ni lah dia kena gunakan segala pengetahuan dan segala kemahiran yang dia ada untuk hasilkan benda tu. Saya dengar dia punya cara cakap tu macam betul. Masa ni lah baru tahu keteraan kau macam mana. So awak pun dengan record dekat phone semua tu, nak record bass pakai phone. Sama kan? Yelah, ending dia benda tu cuma kita punya alat je. Ending dia kita juga yang operate, kita juga yang itu yang seronok tu. Kadang-kadang tak sangka kan daripada benda-benda macam tu boleh dapat satu benda yang baru pula. Benda ni dia menguji orang tu punya kreativiti lah yang saya nampak. Betul. Itu yang budak-budak yang duduk kat rumah buat recording ni. Time-time macam ni lah diorang punya time-time macam ni lah diorang punya kelebihan tu akan nampak. Jadi siapa yang boleh buat processing audio dekat rumah hebat-hebat tu kan, balasah je time-time macam sekarang ni. Okay, awak seorang yang teknikal dan ya betul. Dan awak juga seorang creator, pencipta lagu. Tanpa perlu bodek, kita di kalangan para komposer kita tahulah kalau tajamnya lagu, dia ada keunikan dia yang tersendiri tu. Okay, awak seorang teknikal, awak seorang pencipta lagu dan awak seorang performer. At least ada 3 topi yang pakai ni. Pada pendapat awak kan, kalau seorang yang dia bukan train, dia bukan mahir dalam main gitar ataupun main alat muzik dan sebagainya. Dia datang daripada generasi yang mana dia tahu komputer. Dia tahu komputer, dia tahu macam mana nak pakai software. Dan dia mencipta lagu. Ada perbezaan tak generasi yang macam ni yang mencipta lagu tanpa kemahiran muzik dan mencipta lagu tanpa menjadi seorang performer tau, berbanding dengan orang yang asal usul dia I'm a performer, dia perform di halayak ramai, dia tengok para penonton berjoget dengan tarian, dengan lagu-laguan dia. Lepas tu dia juga mencipta lagu dan dia juga duduk di studio craft mencipta satu lagu. Berbeza tak dua grup ni dalam hasil dia? Dan apakah perbezaan dia? Beza banyak bang. Contoh dia, kalau orang tu dia memang forte dia main. Contoh dia singer, songwriter dan instrumen dia adalah gitar kan. Dia tak perlu nak buat gila-gila macam programming apa semua. Dia letak handphone dia on video dia record, dah settle, selesai masalah ni. Jadi lagi cepat. lagi selesai settle. Sebab saya dah hadap 4 minggu ni untuk semua genre macam tu. Ada yang pula yang dia tak boleh nak perform live dengan elok. Tak best kalau dia perform live tanpa ada bantuan calculator komputer dia tu. Jadi dia perlukan benda tu semua. Tapi target audience dia lain lah. Dia tak boleh nak target audience dia yang macam artis A tadi yang singer songwriter perform dengan gitar tu. Dia kena tahu mana dia nak target lah. Kalau dia pergi target ke tempat yang salah, dia habis macam tu je lah. Dan dia perlukan
dia perlukan tenaga elektrik untuk dia charge barang-barang equipment dia. Jadi kalau dia blackout, habislah dia, bye-bye, game over. Faham. Kan? Jadi macam group vokal pula. Group vokal yang bagus. Sama macam artis A tadi. Letak aja kamera, on je, nyanyi ramai-ramai. Dah magic dah. Jalan kan. Sakti Kena kan? pula vokal group yang sebenarnya dalam group tu ada seorang producer yang terror gila blend benda-benda tu semua kan. Jadi diorang perlukan orang-orang yang kaki-kaki tweak komputer macam kita orang. Jadi dia punya stage lain-lain, dia punya audience pun lain-lain. Tapi kalau dia tahu entertain bagi orang terhibur, dua-dua boleh jalan je, on je. Betul. Macam ada seorang artis ni, dia nyanyi, dia sedap, nyanyi live dia memang sedap. Tak payah ada instrumen pun, memang suara dia memang dah cukup sedap dah. Jadi dia pergi buat kerja amal lah, pergi hantar makanan kat rumah orang tua kan. So sambil dia bagi makanan tu, dia nyanyikan dekat nenek tu. So daripada situ aja dia gain peminat baru, ramai gila orang. Orang baru tahu, Mamat ni sebenarnya sweetnya, sedapnya suara dia kan. Jadi kalau dia nak, masih lagi dia nak kekal relevan dan masih lagi dia nak teruskan sebagai artis dalam time-time susah macam ni kan. Tu antara strategi promotion yang bagus. Macam yang lebih kepada teknikal pula, diorang akan time-time macam ni lah. Orang akan tahu diorang ni boleh buat kerja dengan limited gear ke tak. So kalau orang tahu, benda tu akan sampai ke telinga orang. Macam artis ni akan bagi tahu, aku rekod kat rumah pakai handphone je tu. Tak apa, kita ada Mamat ni, dia boleh repair bro. Lu email aja dekat dia. Oh boleh pakai WhatsApp je. Pakai WhatsApp. Masak. Dan time-time ni lah diorang tahu, WhatsApp sound dia compress jadi kecil. Jadi lu nak hantar, lu kena pakai Telegram. Pasal Telegram dia tak compress. Okay. Kalau nak lagi best, lu email straight. Email dia langsung tak kacau source lu. Okay. So artis pun dah jadi makin bijak kan. Dan selama ni tak pernah tahu apa sound engineer buat. Time-time macam ni diorang akan appreciate gila-gila sound engineer. Jadi Alpha, Ruby semua tu jangan sedih-sedih. Time-time macam ni lah diorang punya rezeki akan datang insyaAllah kan. Jangan sedih-sedih. Sebab diorang punya knowledge tu yang bezakan dengan orang lain. Kalau orang yang tak ada knowledge, kadang-kadang dia ter-overdo. Kadang-kadang dia bukannya lagi elok benda tu, jadi lagi teruk kadang-kadang. So kalau dia dah tahu ni masalah dia simple je. Buang je bawah tu, dah settle, selesai masalah. Macam Abang Aidit, kalau dia perform main gitar seorang-seorang, suara dia pun sedap kan. Lagi simple dia kan, senang dia kan. Itulah. Kalau dah tak ada duit nak makan tu pun masalah agak tu. Ada ramai yang macam tu. Kesian juga diorang tu. So yang KKM Music Malaysia ni sebenarnya dia punya objektif utama dia sebenarnya kita nak bagi idea dia, nak bagi artis tu ada income dalam time-time susah macam ni. Jadi sebab tu kebanyakannya artis veteran yang dah keluar dulu, Baskers pun ada kan. Dia bukan semua, pendek kata dia bukan artis yang boleh survive untuk 2 tahun tanpa ada job lagi lah. Dia punya target dia. Tapi biasalah, kenalah ada seorang dua frontman yang konon-kononnya crowd puller lah konon-konon. Itu kena ada lah. Sebenarnya saya tak tahu langsung pasal benda ni. Macam mana kita nak menontonnya? Abang type je dekat YouTube tu, Music Malaysia punya website. Okay. Okay. Setakat ni Masdo punya view paling okey setakat ni saya tengok. Masdo. Ramai.
ada yang perform 3 lagu, ada yang perform 15 minit, ada yang perform 45 minit. So yang 45 minit tu yang frontier lah. Dia dia dalam performance tu hierarchy dia yang paling atas sekali lah. Ramai yang involved. Setakat ni yang nama besar yang dah upload Faizal lah. Siti pun ada. Hazama ada. Mian Kusin. Hujan. Mian Kusin bila? Mian Kusin tengah edit lagi video, tak siap lagi. Okay. Tengah edit. Sendiri kena edit Itu tak boleh lah. Tu saya bagi kat editor lah, bagi diorang job juga. Tu benda dia berantai lah. So editor pun adalah job diorang cuba. Tak banyak lah, tapi at least adalah sikit. Betul. Okay. Cakap pasal COVID-19 ini sendiri macam mana awak punya level of optimism pula? Maksud dia daripada kalau dari segi bisnes tu menakutkan lah. Tapi kalau dari segi life tu, dia bagi saya benda tu kalau tengok sejarah dah pernah jadi kan, sebelum ni lagi teruk lagi kan. Itu yang seronok tu. Macam yang black virus dekat Spain tu kan. Ya. Bagus. So ramai yang tahu sejarah kan. Saya pun tak pernah tahu sebelum ni ada benda-benda tu. So pasal COVID ni kita jadi tahu. Itulah. Lagi okey lah. Ada banyak hikmah lah kot saya rasa daripada benda tak elok tu. Ada member yang jemaah tabligh tu, ada member. Ada? Yang ada. Dan diorang dah okey, dah balik, dah boleh balik rumah, dah quarantine kat rumah. Ingat tak masa kita buat Hazama dulu tu, lepas tu kita lepak dekat kedai mamak kat bawah studio tu, yang alamak One Nation MC tu. Siapa nama dia? Jojo. Jojo. Jojo pun ada kontak dia? Jojo saya tak ada kontak dia. Tapi dia tu pun aktif juga jemaah tabligh juga tu. Tu kena tanya belah-belah situ tu. Dia ikut ni Maulana Helmi, nama dia punya. Maulana Helmi, ya. Dia ikut dia orang tu lah. Tapi rasanya dia tak ada nampak apa-apa pun daripada dia punya social media dia. So tak berani nak kata apa. Harap-harap okey lah kot kan. So kawan-kawan tabligh cakap apa? Macam mana pengalaman diorang? Diorang yang mana yang muda dalam umur 40-an macam tu okey. Yang 50-an tu lah yang macam teruk sikit. Ada yang macam masih lagi kena kuarantin lagi. Tapi yang 30-an, 40-an semua dah boleh balik dah semua. Dia ikut umur lah. Itulah. Cuma risau satu benda lah risau dia. Apa dia? Banyaknya yang kena tu semua yang baik-baik je semua. Ya Allah. Kita risaukan untuk diorang kan? Kita risaukan untuk diorang yang baik-baik tu. Nasib baik kita jahat. Aduh. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk masa awak dapat spend time dengan saya. No problem. Tak masalah. Tengah stres sebenarnya buat kerja ni. So abang call ni buat benda ni okey lah. Tak payah fikir kejap kan. Lepas dia kena layan stres balik. Tapi jangan stres-stres sangat. Jangan jadi macam saya. Semoga itu menjadi pengajaran untuk kita semua. Sama lah. InsyaAllah. Tangan dikocek. Nanti semoga kita jumpa jalan lagi. menyengit. Okey bang, sama bang. Mata kampung ni. Terima kasih ya. Hati kalah. Kalau ada apa-apa nak minta fix audio, beritahu saya. Best. Uang datang, begitulah